Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai guys, salam kenal kepada rakan beta yang di luar sana. Baik, dalam dunia beta, pernahkah anda mengalami satu situasi di mana bila proses breeding ataupun proses pembiakan tidak menjadi, sedangkan kita telah memilih induk yang comel, sehat, serta kita lihat kepada mental dia dan fizikal dia sudah menepati syarat ataupun memenuhi kriteria dalam proses pembiakan. Jadi dalam hal ini saya sudah banyak kali mengalami masalah proses breeding yang gagal. Jadi dengan pengalaman saya selama 3 tahun lebih dalam keterlibatan dunia beta ini, ada beberapa dapatan yang saya dapat hasil dari pemerhatian serta dengan menggunakan kaedah try and error lah, kaedah cuba jaya. Jadi dalam video ini saya akan berkongsi beberapa masalah ataupun sebab yang menyebabkan pembiakan ikan laga kita gagal. Dan yang paling best, saya akan berkongsi sedikit sebanyak tips bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi sesiapa yang belum subscribe saya punya channel, mohon klik button subscribe, dan sekiranya video ini bermanfaat, sila like dan share. Okey, baik. Hari ini saya akan kongsikan 3 faktor pembiakan ikan laga kita gagal. Pertama adalah dipengaruhi oleh kualiti air. Yang mana kita tahu dalam dunia ikan laga ini, kualiti air adalah menjadi salah satu perkara penting dalam kehidupan air tawar. Jadi kita harus mengetahui nilai pH air yang kita gunakan semasa proses pembiakan tersebut. Jadi hasil daripada dapatan bacaan saya dalam carian internet, kebanyakan mereka mengatakan nilai pH air yang paling sesuai antara 6 hingga 8. Jadi kalau kita tengokkan berdasarkan kajian mereka, kita ambil jalan selamat iaitu memilih nilai pH air iaitu pada nilai 7. Nilai 7 ini adalah kualiti air yang paling sesuai untuk proses pembiakan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita kena lihat juga dari mana sumber air kita, sama ada dari air paip, air telaga ataupun air graviti. Ketiga-tiga air ini perlu melalui beberapa proses sebelum kita gunakan dalam proses pembiakan. Yang pertama, kita mesti pastikan sumber air yang kita peroleh itu ialah bebas klorin, dan perlu diperam selama 48 jam untuk menghilangkan klorin, ataupun dengan cara lain kita memasangkan buih ataupun pam oksigen ke dalam air peraman kita itu selama 1 hari. Yang dijangkakan oleh ahli pengkaji air ini, mereka mengatakan dengan meletakkan buih di dalam air peraman itu cukup selama 1 hari sahaja untuk menghilangkan klorin yang terkandung di dalam air tersebut. Okey, seterusnya dengan menggunakan anti klorin. Akan tetapi di sini saya mau memberi sedikit pesanan. Anti klorin ini kita perlu menggunakan dengan kadar yang betul lah, mengikut kaedah ataupun mengikut sukatan yang disediakan oleh pembekal ataupun pembuat ubat anti klorin tersebut, di mana dia ada memberi penerangan pada botol. Okey. Seterusnya yang kedua, faktor yang mempengaruhi bagaimana
pembiakan ikan laga kita ini menjadi gagal disebabkan oleh pemilihan induk. Baik, pemilihan induk ini amat penting dalam proses pembiakan ikan laga. Yang mana kalau kita salah pilih induk, kita akan membuang masa selama 4 atau 5 hari. Kerana seperti yang kita tahu, proses pembiakan ikan laga ini memerlukan proses suai kenal selama 3 hari dan untuk dia bersama selama 1 ataupun 2 hari untuk dia melepaskan telur. Akan tetapi kalau kita salah memilih induk ini, menyebabkan masa kita terbuang selama 5 hari. Okey, pertama, induk yang belum matang ini adalah tidak sesuai untuk digunakan proses pembiakan ikan laga. Baik, bagaimana kita nak menentukan induk yang sesuai? Bukan menentukan. Bagaimana kita menentukan induk yang kurang matang dalam proses pembiakan ini? Yang mana kita boleh lihat dari segi satu, umur. Kita perlu tahu umur indukan yang kita ambil untuk breeding itu. Jadi yang mana induk yang belum cukup 5 bulan, saya punya nasihat, jangan kita gunakan untuk proses pembiakan, kerana kalau induk yang kurang matang ini, dia akan menghasilkan benih ataupun fry yang tidak berkualiti. Baik, yang kedua adalah dari segi saiz. Biasanya saiz induk yang matang ini berukuran kira-kira 2 inci ke atas. Jika induk kita ini kurang dari 2 inci, maka induk itu tidak sesuai untuk dijadikan induk untuk proses pembiakan. Okey, kita lihat juga dari segi ikan jantan terlebih dahulu. Yang mana kalau ikan jantan itu belum lagi membuat buih yang tebal, maka kita anggap tidak sedia ataupun belum bersedia untuk proses pembiakan. Manakala induk betina pula, jika ikan itu belum penuh telurnya di perut, maka dia tidak sesuai untuk dijadikan induk sebagai induk dalam proses pembiakan. Okey, baik. Cuba kita lihat induk yang pertama. Yang mana kalau kita lihat dari bahagian atas, kita lihat pada bentuk di sisi perut dia. Ikan tersebut menunjukkan dari kepala hingga ke bahagian ekor dalam bentuk yang tirus. Maknanya tiada pun satu gelembung yang membezakan antara perut dengan bahagian ekor. Okey, manakala induk kedua kalau kita lihat pada badan tersebut, yang mana dia menunjukkan di bahagian perutnya begitu kembung ataupun buncit, dan di bahagian ekor pula tirus. Itu menunjukkan induk yang kedua ini di dalam perutnya sudah penuh dengan telur dan dia sesuai untuk dijadikan induk dan dikira matanglah dalam proses ataupun pemilihan induk dalam proses pembiakan. Faktor yang terakhir yang mempengaruhi proses pembiakan ikan laga yang tidak menjadi adalah dari segi persekitaran. Baik, persekitaran ini amat penting dalam proses pembiakan ikan laga. Yang pertama, kita kena lihat kepada cuaca. Cuaca ini menjadi faktor kepada proses pembiakan ikan laga itu tidak menjadi. Seperti yang kita tahu, ikan laga ini memerlukan cuaca yang panas adalah cuaca yang terbaik untuk proses pembiakan. Jika berlaku cuaca yang tidak menentu, dia boleh mempengaruhi proses pembiakan ikan laga, seperti hujan yang panas yang tidak menentu. Sekejap hujan, sekejap panas, dia boleh mempengaruhi suhu air. Suhu air ini penting dalam proses pembiakan ikan laga. Baik, yang kedua, persekitaran yang bising. Contohnya kalau bunyi orang yang bertukang di sebelah, bunyi kanak-kanak yang bisingkan, dan bunyi bersembang yang kuat pun boleh mempengaruhi proses pembiakan ikan laga. Dan juga gangguan semasa proses pembiakan, seperti aktiviti yang mana
kita ni sebagai breeder ni mestilah tidak sabar kan untuk pergi untuk mengetahui sama ada ikan kita ini sudah bertelur ataupun tidak kan. Jadi sudah menjadi lumrah seorang breeder, dia akan pergi balik-balik menjenguk di dalam bekas pembiakan tersebut. Itu menyebabkan salah satu faktor proses pembiakan ikan laga kita itu terganggu, maka dia tidak akan mengeluarkan telur. Baik. Kesimpulannya di sini yang boleh saya berikan, dalam proses pembiakan ikan laga ini dia memerlukan suasana yang begitu tenang, sunyi dari segala bunyi bising dari di persekitaran kita lah. Dan proses pembiakan ikan laga ini dia tidak boleh diganggu kerana dia boleh menyebabkan ikan laga itu tidak selesa. Sebelum saya mengakhiri video ini, 3 faktor tadi yang saya telah kongsikan kepada anda, iaitu faktor yang pertama adalah kualiti air, kedua pemilihan induk, dan ketiga adalah persekitaran. Ketiga-tiga faktor ini mempengaruhi proses pembiakan ikan laga yang kita lakukan lah. Dan saya harap video dan perkongsian saya ini berguna untuk para breeder di luar sana. Sekiranya ada tips tambahan, boleh juga dikongsikan di ruangan komen video saya ini. Sekali lagi, sila subscribe, like dan share video saya ini jika anda rasa ia bermanfaat. Jadi sampai di sini saja video kali ini. Nanti kita berjumpa lagi di video akan datang. Sekian. Assalamualaikum.